jawab pun kenapa tunggu hari ni. Saya pun tunggu Asila jawab juga ni. So jawab, kenapa tunggu hari ni, ada apa topik menarik, apa topik hari ni yang Asila tunggu. Sebab hari ni adalah ada topik menarik kan. Okey, topik menarik. Apa topik menarik tu? Apa topik menarik tu Asila? Jeng. Okey, hai semua. Siapa yang baru menonton live saya hari ini, nama saya Fiza. Okay, saya adalah pengasas kepada Kitchen Saver, ataupun orang sekarang tak panggil pengasas lah, orang panggil founder. Okay, kita pun panggil hari kita ni founder. Okay, alright. Saya adalah pengasas Kitchen Saver. Kitchen Saver tu adalah bahan kisar ataupun bahan blended. Alright, so saya nak baca-baca komen dulu yang ada kat sini. Sebab hari ni ada topik agent stokis kan. Yes, betul. Hari ni kita nak cerita tentang agent dan stokis. Macam mana cara nak kacau macam mana cara nak jaga dia orang. Okay, actually sekarang ni saya pukul 4 ni saya live. Pukul 5 saya ada kelas. Pukul 6 atau pukul 7 nanti saya ada Zoom meeting. Pukul 8 saya sambung kelas saya semula. Daripada pagi tadi saya free sikit lah. Hari ni kita tak ada kelas. Cuma start pada pukul 4 sampai pukul 11 malam ni saya memang busy lah. Ingatkan nak buat Zoom Mina dengan korang semua tapi tak sempat. Sebab tiba-tiba dapat jadual hari ni ada kelas. So terpaksalah saya tunda Zoom webinar saya tu. Okay, so hari ni saya nak cerita. Hai Safina. Okay, Safina dengar saya jelas? Dengar tak aku cakap ni? Tu dia lama tak cakap Penang ni. Kalau Dani dia suka, kalau tu dia suka. Nampak dia like je, tu dia. Okay. Hello Zakis, hai. Jelas tak korang dengar? Saya nak check audio dulu sebab tadi baru suruh saya punya personal assistant offkan dia punya bluetooth sebab connecting dengan kita punya iPhone sama. Jelas tak saya nak dengar? Kalau jelas sila komen jelas. Jelas tak? Okay, alright. So hari ni saya nak cerita. Okay, bagi siapa-siapa yang saya tak pernah tengok nama dia kat sini, thank you for joining us. Terima kasih tengok saya punya apa tu, cakap Penang syok dengar. Okay, hari ni ada orang suruh cakap Penang. Tak apalah, cik cakap Penang Okay, hopefully yang pun faham lah kan. Okay, apa yang saya buat adalah Kitchen Saver, bahan kisar ataupun bahan blended. Kami berpusat, terima kasih Zakia, Zakis, tak nampak sangat, sorry. Kami berpusat di Wangsa Maju. So kalau anda rasa berminat nak beli barang kami, anda boleh datang ke Wangsa Maju ataupun anda just PM ataupun DM kita punya semua social media. Kita akan jawab anda dengan secepat mungkin dan kita akan arrangekan penghantaran, tak kira lah bersama kita ataupun bersama kita punya ejen-ejen. Okay, alright. So sekarang ni kita cerita tentang bahan kisar kita. Alright, kita adalah pengeluar bahan kisar ataupun bahan blender, iaitu cili padi, cili hijau, cili merah, cili kering, bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas, kunyit, serai. So 10 item tu, kita buat 10 item tu. Jadinya kalau korang nak beli, korang boleh tengok kita punya Instagram ataupun Facebook Kitchen Saver HQ. Dulu sama je Kitchen Saver HQ. Okay. So, hari ni saya nak cerita tentang ejen dan stokis. Okey, hari ni nak cerita tentang ejen dan stokis. Saya ada 27. Saya ada 22 ejen dan 4 mini stokis dan 1 master stokis. Macam mana saya jaga diorang? Macam mana diorang ni boleh stay dengan saya? Alright. Saya tahu yang korang-korang pun ada
ejen dan stokis kat belakang. So hari ni saya bagi tips-tips macam mana nak kekalkan ejen tu. Alright, setahu saya lah sebelum ni saya pernah join skim macam ni lah. Bukan skim cepat kaya, skim ejen dan stokis ni lah. Saya pernah join. And then bila saya dapat barang, lepas tu saya dah tak tahu nak buat apa-apa. Bila saya dapat barang, saya bayar, saya dah tak tahu nak buat apa-apa masa tu. Okay? So hari ni saya rasa saya nak jemput seseorang lah bercakap dengan saya supaya senang kita ada feedback. Okay? Tolong bagi brochure. Alright, hi Nurliana. Hai, selamat datang ke kita punya live. Okay, kita tunggu seorang lagi supaya saya boleh bercakap dengan dia. Saya nak ada teman hari ni, saya nak ada teman. Okay, saya kenalkan korang co-founder Kitchen Saver. Okay. Apa tu? Hello, hi, Assalamualaikum. Nampak tak? Okay, korang nampak tak? Korang dengar jelas tak suara Cik Syahril kita? Hai, Assalamualaikum, petang. Korang dengar jelas tak suara dia? Boleh komen korang dengar jelas tak suara dia? Okay, dengar 1, 2, 3. Kita Try. nak test audio kita. Kalau jelas, komen jelas. Okay. Minta korang komen jelas untuk suara Cik Syahril kita tu. Alright, Asila cakap jelas. Okay. Alright, so saya nak suruh Cik Syahril kita perkenalkan diri dia dulu. Okay, so kenalkan diri awak. Alright, okay, so nama saya MD Syahril ataupun orang panggil banyak gelaran lah. Kalau macam zaman belajar tu panggil Malung. Okay, so kalau macam member bisnes panggil Syah lah kebanyakannya. Okay, so saya pun banyak perkenalkan diri saya Syah. Alright, so saya merupakan founder kepada Anggun Car Rental ataupun Anggun Flight Travel previously. So right now saya pun merupakan founder kepada Kitchen Saver. Okay, right? Okay. Yes, betul. Dengar ke? Okay, tak nampak muka. Okay, baru Nampak masalah. muka, Masya Allah. Tak nampak muka. Okay, alright. Dah putih ni. Flawless. Tak ada. Diorang gurau je tu. Okay. Sengit. Alright. Hai, alright. Selamat datang. Mana yang datang? Okay. Tengok ni. Kat sini. Okay, alright. Okay. So untuk pengetahuan semua, sebelum ni memang saya buat bisnes kereta sewa, okay, ataupun di bawah Anggun Flight Travel lah. Okay, right now so kita ada bisnes which is Kitchen Saver di bawah Anggun Empire. Okay, so kat sini kita bermula daripada basic which is kita buat perniagaan more ataupun more kepada lebih kepada food supply lah, kalau kita katakan, ataupun frozen food punya industri lah. Okay. Okay, so hari ni topik saya adalah cerita macam mana kita jaga ataupun kita bagi diorang tips lah macam mana kita jaga kita punya ejen dengan stokis kita supaya diorang keep restock, diorang agresif dalam group. So macam mana kita jaga benda tu untuk kekalkan diorang. Mungkin diorang kat luar sana pun ada ejen dengan stokis, tapi ejen diorang just macam contohnya beli barang lepas tu bulan kedua dah tak restock. Sebab apa? Adakah salah diorang? Adakah salah ejen-ejen yang baru submit tu? Cuba kita cerita sikit. Okay, alright. So actually dipanggil ni saya tiba-tiba, so tak ada skrip ni kan. Alright, so just spontan lah. Okay, so alright, so actually okay, so saya nak inform dulu macam mana benda ni boleh bermula lah. Alright, so basically pada pengalaman saya lah, so memang saya ni actually tak ada pengalaman untuk tak ada pengalaman yang besar lah ataupun meluas di dalam bidang stokis ejen ni. Okay, cuma previously kita memang ada join certain business which is kita pernah juga saya jadi ejen, dropship dan juga master stokis. Okay, and then so bila saya dah join previously saya rasa macam saya boleh buat. Okay,
Sebab saya rasa pada masa tu saya pernah buat something business yang saya dah pernah orang kata capai 1 juta pertama, which is video business. And then bila saya ceburi bidang baru, saya rasa saya ni macam boleh buat kononnya lah. Okay. So tapi apabila saya dah ceburi bidang-bidang bisnes tu, and then saya totally memang out, memang sebenarnya tak boleh buat. So benda tu sebenarnya kita nak kena belajar ataupun nak kena hati kita ni sebenarnya nak kena go through into that business daripada awal lagi ataupun daripada bawah lah. Okay. Trust the process. Right, betul, trust the process. And then apa yang saya nampak dekat Kitchen Saver ni, okay, so especially kita buat sistem stokis, agent apa semua. And then apa yang kita buat dekat sini, which is pengalaman lama. Okay, so apa yang pernah saya lalui dan saya pernah buat sebelum ni, so saya terapkan di dalam bisnes Kitchen Saver ni lah. And then of course kita nampak benda ni macam satu bisnes ataupun satu lebih, ada certain orang boleh kata bisnes ni macam MLM. Okay, so MLM ni macam konsep dia, which is kita ada banyak agent ataupun ada banyak team, so kita boleh grow lah. Okay, konsep saja, tapi the real business ataupun the real apa yang kita lakukan dan kita buat kat sini adalah lebih kepada kita jaga team kita. Alright, so apa kefahaman untuk you all, and then kita boleh bagi tahu pada you all macam mana dan apa yang kita buat kat sini, ya. Right, so kita of course kita akan ajar benda yang basic. Okay, basic ni kadang-kadang ada setengah orang dia rasa semua dia dah tahu. Okay, tapi sebenarnya honestly banyak benda yang dia orang tak tahu. Okay, banyak benda yang tak tahu, memang banyak sangat. Okay, especially sisi gelap dia memang banyak. right, so especially tentang branding diri. Okay, so ada setengah orang tak faham kenapa branding diri ni sangat perlu. Okay, so kat sini saya nak jelaskan branding diri ni sangat penting dan mesti kena ada. Okay, Helmi Hashim, selamat petang. Okay, hai, selamat petang. Alright, Ada tu yang tanya apa tips nak jadi kaya macam tu kan. apa tips nak jadi kaya macam tuan? Okay, Kita kena kaya bersedekah. Lepas tu kaya dengan apa, contohnya kalau ada tanggungjawab tu kita kena laksanakan dengan betul. Kalau contohnya ada anak isteri, kena penuhi. Lepas tu kena bagi cukup makan kat diorang. Lepas tu apa yang husband saya buat saya nampak lah. Lepas tu jaga mak bapak mertua kita. Lepas tu jaga juga saham akhirat kita. Contohnya bagi makanan, infak, sedekah. Contohnya kalau ada pembinaan nafas yang memerlukan kita menginfak sesuatu. Yes, daripada situlah sebenarnya yang kita tak nampak. Bukan jadi kaya sebab bisnes ni. Kaya pun Allah bagi. Kita orang ni taklah kaya, tapi rasanya kaya ilmu lagi daripada kaya dunia kot. Macam tu. okay, so salah tu juga tips dia ialah konsisten lah. Okay, and then kena berguru dengan cikgu yang betul. And then Buang ego. yes, buang ego. Kalau rasa dah pandai tu sebenarnya tak pandai pun. Betul. Buang ego. Sebab lain guru, lain dia punya cerita. Okay, lain bisnes, lain dia punya cerita. So masuk ke dalam dunia tu jangan jadi hero. Sebab masuk ke dunia tu jadi dululah kecil-kecil sampai hero. So kebanyakan tim kita orang daripada zero sekarang dia orang dah hero. Betul. Alright, so macam branding diri tadi, so saya ada sentuh sikit tadi. Alright, so saya nak sentuh lebih lagi pasal branding diri lah. Alright, okay, branding diri ni of course kita kena bagi tahu. Okay, kita kena bagi tahu pada orang kita ni siapa. Of course, nombor satu kita ni siapa. And then after that kita kena bagi tahu kita ni wujud ataupun tidak. Okay, wujud ataupun tidak ni of course lah. That's why kita sekarang ni ada dalam medium online. Okay, kalau kita lihat sebelum ni mungkin offline. Kita mungkin jumpa kawan-kawan call, okay, kat mana? Minum ataupun duduk lepak, atau contoh dulu kat kampung kita tak ada online media sosial, and then kita jumpa tegur. Kalau kita nampak lah tu nampak lah. Kalau macam sekarang of course lah memang lah kita langsung tak nampak sebab mungkin disebabkan COVID lagilah teruk. So that's why kita dah ada satu orang kata kita panggil medium online. Of course paling basic kita panggil Facebook lah. Okay,
So Facebook ni actually setengah orang ada anggap benda Facebook ni sebagai mungkin kalau kata as a social media lah ataupun Social media bagi orang biasa. yes, bagi orang biasa. Tapi sebenarnya Facebook ni adalah satu medium online yang orang kata mesti kena ada. Kalau tak ada tu cikgu cakap apa? Kalau tak Kau ada, tu bodoh lah. Kau bodoh lah, ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Contohnya nak buat bisnes pun sekarang ni semua orang minta Facebook, orang minta Instagram. So depends on dia punya ni lah. So jadinya benda-benda tu memang penting lah kena ada. Betul. Sebab kenapa? Okey, sebab dekat Facebook ni kita ada 25.5 juta pengguna. Right? So kalau kita tengok satu Kat amount Malaysia je kan? Kat Malaysia je. so kalau kita tengok amount 25.5 juta satu amount yang sangat besar. Okay, and then why not ataupun macam mana kita nak cook the market, macam mana kita nak tahu ataupun nak wujudkan ataupun nak bagi tahu orang supaya kita ni ada ataupun kita ni wujud. That's why Facebook ni lah salah satu medium. Sebab orang datang Facebook ni kadang-kadang orang just nak bersosial, orang nak mengumpat, nak cicak-cicak, nak tengok orang, Nak jadi mak membawa orang, nak jadi pakcik bawah, yes, so that's nak why beli. Actually Facebook ni sebenarnya pasar malam bagi Yes, orang bisnes. pasar malam, Pasar betul. malam. So Okay. Facebook ni adalah pasar malam untuk kami. Untuk kami yang golongan bisnes ni. Mungkin korang kat luar sana yang tak ada bisnes, korang mungkin anggap tu social media. Tapi bagi kami, Facebook tu pasar malam. Alright, betul. Sebab dekat Facebook lah korang nak bercerita, korang ni tengah buat apa, korang tengah susun stok ke, korang tengah makan ke, setengah orang kadang korang nak sharing benda-benda positif, and then benda-benda situ. So that's why gunakan orang kata kesempatan ataupun peluang yang ada ni. Okay, so that's why medium online ni sangat penting untuk kita. Right, so tadi first of course branding diri, bagi tahu orang ni buat apa kepakaran korang, and then apa yang korang buat di dalam Facebook. Okay, lepas tu cerita tentang something ataupun sharing info kebaikan apa yang korang tengah buat, apa yang bisnes korang tengah lakukan, siapa diri korang. Sebab kat sini je pun kita boleh nampak an example. Okay, contoh kalau kita buat sesuatu perniagaan, okay lah, anda kata makanan, okay, you jual kita boleh ambil contoh jual apa yang contoh okey lah, nasi lemak contoh kan. Okay. You jual nasi lemak. Okay, kalau nasi lemak trend lama dulu, mungkin kita pacak tepi jalan, and then after that orang dah lalu-lalang, okay, kita bubuh banner. Of course, itu offline lah kita panggil. Tapi kalau you nak more kata diversify ataupun source you punya cara pemasaran tu selain daripada online, why not you maximizekan you punya medium kepada online punya part. Contoh you tengah store, and after that you bagi tahu umum kedai you kat mana, apa you buat, and then orang boleh aware ataupun orang tahu you tengah buat apa sebenarnya. So that's why orang kata, oh okay, aku nak cuba nasi lemak dekat sini. Even though sebab online ni dia merata. Okay, contoh satu Malaysia. Kadang-kadang orang daripada, contoh kita berada di Masa Maju, kita buat nasi lemak di Masa Maju, and then bila orang di Puchong tengok, rasa nak tengok makanan tu macam best, so dia pun nak datang, nak cuba juga walaupun dia Puchong. Sebelum ni mungkin orang sekitar tu je yang tahu. So that's why bila adanya medium online ni, yang logik saya boleh tahu orang yang jauh daripada tempat kita tu pun akan cuba ataupun nak tahu you punya rasa tu macam mana, and then after that that's why yang akan jadi viral lah. So dulu tak ada. betul? Dulu tak ada, orang tak tahu pun kedai Mak Senah sedap, kedai Pak Usop sedap. Sekarang ni bila satu konten tu boleh jadikan viral, orang dah tahu kedai Mak Senah dengan Pak Usop tu sedap, so dia orang akan pergi. So contohnya macam ada satu ni kita orang tengok ada kedai nasi lemak dekat Sri Rampai. Actually dia ada dua kedai. Satu kedai dekat tepi jalan sini, satu kedai dekat tepi jalan sini. Berdekatan je, tak sampai 200 meter pun. Dan dia gunakan branding yang sama. Okay, one time tu dia tak buka kan. Dia tak buka. So I cakap dengan dia, Pak Usop mana? Pak Usop mana? Sebab bila dia buat macam tu pun orang dah tahu branding dia. Sebab dia ada delivery, dia ada offline. So dia buat dua-dua medium. Bila dia buat dua-dua medium tu berjalan dengan lancar dan boleh increase dia punya sales. Alhamdulillah, saya dengan sales satu hari pun cecah 1,000. Yes, bukan jual itu nasi je. lemak je tau. Yes, bukan sebelah tu je. Yang ada satu lagi kat depan tu 200 meter tu. Itu betul. anak dia pula jaga. Pandai tak? Itu segmen marketing dia, which is dia nak dia semua beranak tempat dia kan? ada. Yes, dia beranak
beranakkan benda tu, so dia beranakkan sales dia. And then mungkinlah Pak Usop tu sendirilah, kita tak pernah jumpa Pak Usop tu, mungkin Pak Usop tu sendiri bagi gaji dekat dia, dekat anak dia, sebab tu anak dia willing untuk buat kerja-kerja macam tu. Betul. And then diorang pun ada buat delivery apa semua, so benda tu boleh increase dia punya sales. Betul. So sekarang ni kalau guna media sosial, apa yang saya dengan Syah boleh nasihatkan dekat korang, guna media sosial dengan betul. Jangan kita guna media sosial kat situlah nak cerita pasal politik, lepas tu kat situlah yang nak membunuh perasaan orang lain, kat situlah nak peli orang lain. Lepas tu yang paling saya tak boleh bring, suami meninggal, lepas tu hari-hari update Facebook. Bukannya update sedih, okey, update dengan boyfriend baru. Oh my god, kau kena tahu life kita masa tu tak semestinya semua kita kena update. Kalau kita rasa sedih pemergian husband kita, please grieve. Masa tu grieve. Memang boleh move on, tapi takkanlah hari pertama dah cerita aku keluar dengan boyfriend lain. Macam mana tu? So benda-benda tu sangat sensitif. Kalau korang tak rasa sensitif untuk diri korang rasa sensitif untuk keluarga-keluarga dia, sebab korang ada pertalian dengan keluarga-keluarga dia. So korang kena jaga juga, bukan setakat jaga diri korang, jaga dengan orang-orang belakang korang, jaga dengan orang-orang sekeliling korang. Sebab bila satu aib yang korang keluarkan, satu aib keluarga terbuka. Betul. Contohnya marah suami, tiba-tiba post kat Facebook. Apa kau dapat puas ke post kat Facebook tu? Orang boleh tolong ke? So macam itulah. Betul. Alright. Sambung lagi kot pasal cerita ejen tadi kan. And then sambung lagi sikit pasal cerita ejen tadi lah. Okay. So kat sini kita akan ajar which is apa yang bukan so ni bukan menjual lah, right? So lebih kepada apa yang kita buat dekat sini, which is kita back to basic, which is kita akan guide you all daripada awal. Memang mungkin you ada orang kata ilmu lain, so, tapi kita akan ajar teknik kita sendiri, which is daripada zero free marketing, macam mana you all boleh gain daripada bawah. And then after that you boleh jadi someone lah, of course. And then so yang paling penting, you kena percaya that apa produk yang you tengah buat ataupun you tengah jual. Okay, of course. So kadang-kadang ada setengah orang nampak, oh maybe you jual bawang ni so nampak macam terlalu macam tak boleh buat lah jual bawang ni, macam murah sangat lah. Ataupun orang rasa macam boleh kaya ke jadi bawang ni? Ataupun jual bawang ni boleh kaya ke? Okay. Jual bawang pun aku boleh buat sendiri. Okay, aku pun boleh buat sendiri. Ataupun tak perlu kau benda ni, mungkin aku boleh beli dan aku boleh kupas sendiri. Alright, so ada juga orang yang akan tanya benda-benda macam ni. So pada saya, of course you kena percaya dengan produk tu lah. Okay, so sama juga macam kita ada satu cerita ni lah. So orang jual lokcing. Yes, lokcing. Jual lokcing. Rasa-rasa mungkin siapa tahu lokcing tu macam mana? Korang tahu lokcing tu macam mana? Mak Lok boleh bagi tahu lokcing tu macam mana? Lokcing tu apa? Mungkin orang-orang Pantai Timur lah boleh mengetahui. Okay. So kalau kita tengok lokcing tu macam satu benda macam junk food lah. Okay, kita boleh kata junk food. Kalau kita tengok lokcing ni macam okay, mungkin satu hari kalau kita cakap jual 20 batang, so kita rasa macam okay, adalah sehari RM50, RM100. Tapi percaya tak, ada satu usahawan ni, dia jual lokcing sahaja. Okay, dia boleh generate income sehingga RM530,000 dengan jual lokcing saja. Sebulan. Percaya tak? RM530,000 sebulan. Sate ikan. Bukan lokcing, bukan lokcing, bidot. Bukan lokcing. Lokcing tu dia macam hotdog bakar, lepas tu tofu bakar, lepas tu adalah sate-sate bakar, makanan orang-orang Pantai Timur. So yang tu dia sate ikan. Yes, betul. Dia boleh buat share boleh share. Yes, boleh share. Dia boleh buat sale tu sebanyak RM573,000 sebulan. Yes, RM573,000 sebulan. RM573,000 banyak ke sikit tu? Hanya jual lokcing. Lokcing, percaya. Serius ke? Dia jual tepi jalan, lepas tu dia jual lokcing je. Lokcing tu satu batang RM1, satu batang RM5. Boleh percaya macam mana dia boleh buat sampai RM573,000 tu. Cuba kongsikan dengan kita orang macam mana dia buat macam tu. Sebab
teknik yang dia Apa guna teknik ni? dia guna tu sampai boleh dapat 573,000 sebulan? Apa tu? 573 ialah 573. Salah figures. Yes, 573. Yes. Apa 573? Bukan 573 ringgit RM573,000 sebulan jual launching sahaja. Apa teknik dia? Cuba bagi tahu sebab awak percaya kan? Jual loceng setengah juta woi. Ya. Sebatang 30 sen. Dia supply. Yes, tu pun betul. Tu pun betul. Benda yang betul lah. Okay, Betul. So orang kata mungkin jual benda yang kita rasa macam boleh buat duit kira benda ni. Okay, Betul. tapi you must trust the process, you must trust the product, and then you can get kata benefit from that. So kena trust produk tu, kena mungkin orang cakap lah jual sate je, berapa ringgit je dapat. Tak korang, benda even contohnya bisnes kita orang sendiri jual bawang saja, boleh saya katakan dengan rasa apa? Dengan rasa rendah dirinya, kita orang punya sales 1 hingga 8 hari bulan supposed to be weekly performance kita hanyalah 5,000, tapi 1 hingga 8 hari bulan sekarang ni weekly performance kita adalah almost 12,000 ringgit. 12 ringgit. Yes, 12,000 ringgit, Alhamdulillah. So sebab tu saya cakap dengan jual bawang pun anda boleh kaya. So apa yang kita orang target bulan ni almost berapa, kita target 20,000 je, tapi kalau sekarang pun dah 12,000, tak mungkinlah 20,000, mungkin dapat lebih. InsyaAllah. Tapi tak apa, target kita orang still letak yang tu. InsyaAllah, Alhamdulillah. So apa yang kita macam mana kita boleh gain sale macam tu? Sebab kita ajar kita punya team, kita panggil team dropship kita, team agent dan team stokis kita ajar dia orang. So hari ni pun saya dapat satu pujian daripada stokis kita sebab dia bagi anak didik dia, contohnya agent dia, duduk dalam grup kita. So kita ajar, so anak grup dia daripada semalam restock, hari ni pun restock lagi. Wow. Mira. So Wow. kalau Mira tengok kat sini, tahniah untuk Mira. Tahniah, Mira. Sebab Cik Junaidi sendiri, Tuan Junaidi sendiri cakap laju si Mira ni buat kerja berkat daripada ilmu HQ. InsyaAllah. So jadi bila anda join tim-tim yang buat agent dan stokis ni, make sure dia punya founder ajar korang macam mana buat sale. Tak founder pun leader, tapi founder pun mesti kena turun supaya dekat dengan agent-agent dan stokis-stokis, supaya korang boleh ada connection, supaya korang rasa okay, founder macam ni, macam ni. Okay, Mira Filzah ke? Mira Filzah. Alright, okay, so inilah yang apa yang kami buat. Kami didik anak tim kami, kami share apa yang kami tahu, kami ajar dia orang daripada A sampai Z. Sekarang ni ada yang anak murid kami dah sampai tahap ambil degree. Okay, ada yang anak murid masih diploma. So degree ni dia dah buat live. Contohnya macam kalau kat sini kenal Amir ataupun Bamsyam kita, dia dah ke degree level. Sebabnya dia dah buat live, dia dah berani diri dia buat live. So dia request kat saya, boleh tak saya buat live petang ni lagi. Dia nak buat 2 kali. Wow. Dia dah gian. Okay, saya cerita sikit lah Bamsyam ni. Alright, Bamsyam ni adalah rakan sahabat seperniagaan saya dulu. Okay, so dia dia bisnes car rental juga sebelum ni. Okay, so disebabkan oleh COVID-19 ni, so kita terpaksa orang kata ubah suai sedikit bisnes ataupun perniagaan kita, and then dia jumpa saya. After that dia tanya macam mana ataupun apa yang kita boleh ataupun join, macam mana nak join this team lah. Okay, then saya maklum pada dia, okay, you willing ataupun you boleh tak nak join ataupun korbankan masa ataupun sanggup tak kita ada komitmen dengan kita, and then after that you boleh follow tak semua. So apa yang saya nampak dia ni, so dia committed, and then, which is dia punya azam tu sangat tinggi lah. So kita buat apa, and then saya suka bagi ataupun sharing info ataupun idea pada setengah usahawan-usahawan ni lah. And then after that, kalau yang bagusnya dia follow dan ikut apa yang kita bagi cadangan ataupun dia implement dalam dia punya perniagaan. And then after that, bila dia implement, and then dia dapat dia punya result. So pada pandangan saya lah, kita mungkin boleh
beri ilmu ataupun idea pada orang, tapi sama ada atas diri dia nak buat ataupun tidak. Betul, atas diri orang tu sama ada nak buat atau tidak. Kalau dia tak buat, maksudnya benda tu tak jadi. Jangan salahkan HQ, sebab HQ dah bagi ajar korang macam-macam cara buat. Tapi kalau korang tak buat, korang tak dapat, maksudnya korang kena tengok diri korang balik. Aku buat kertas yang HQ bagi. Sebab kita orang dah ada proven result. Betul. Kita orang buat dan memang jadi. Daripada zero, daripada jual satu botol, sekarang ni income dia 5,000 sebulan. So, kita ada proven. Bila kita ada proven ni, kita berani mengajar orang dengan cara yang kita implement sendiri. Betul. Right, so lagi satu, so saya just nak bagi tahu dalam orang kata certain business yang kita boleh kata apa-apa bidang bisnes lah yang kita rasa boleh sebar ataupun di kala keadaan macam PKP ni, of course, so kita boleh kata bidang perniagaan yang orang kata sentiasa tidak ada pasal surut. Tak ada pasal surut tak ada pasal surut. Macam contoh makanan, pakaian, penjagaan diri. So ni benda-benda yang orang kata satu bisnes yang orang kata memang untuk long term, which is of course lah keperluan. Okay, kita sentiasa nak pakai. So that's why untuk sahabat-sahabat lain yang mungkin kalau nak cuba cuburi dari peluang perniagaan lain, mungkin boleh cuba ada bidang-bidang yang berkaitan dengan ataupun berkaitan dengan bidang-bidang keperluan ni lah. So, kita boleh explore macam-macam. Betul, back to basic. Sebab kadang-kadang kita nampak benda tu macam simple, tapi kita pun contoh lah, saya bagi contoh lagi satu. Kadang-kadang kita nampak bidang perniagaan, contohlah keperluan, gula. Kita nampak gula ni kadang-kadang benda tu macam murah tapi sebenarnya siapa tahu toke dia sebagai orang kata salah seorang billionaire di Malaysia dan juga di dunia lah. Right, so dengan jual gula je. So macam tu lah orang boleh fikir sama juga. Even though bahan-bahan yang kita buat daripada kecil saver ni pun sama juga bahan-bahan asas, which is memang orang nak. Kalau korang nak masak, of course korang kena pakai. Okay, so sebab tu kenapa kena tahu dan kat mana potential this business ni untuk korang lah. Betul, korang kena buat research. Korang kena search dulu sebelum korang buat. Contohnya baju, orang boleh beli time dia dapat gaji. And then kalau bawang, kau dapat gaji ke, kau tak dapat gaji ke, kau tetap nak beli. Saya bukan nak influence korang jual bawang, tapi saya cakap ini adalah keperluan. Lagi satu, kalau korang rasa susah ni nak jual bawang, macam mana nak jual bawang? So kita orang ada solution, kita orang ajar. Contohnya lagi, korang kata bawang kita orang mahal. Contohlah bawang kita orang mahal, korang bukan kita orang punya prospek. Satu, mungkinlah bila benda ni popular nanti, baru korang nak cari, baru korang rasa, I punya kitchen saver. Oh, masa tu orang lain dah lama guna. And then lagi satu, kalau korang kata susah nak jual, orang tak nak membeli. Contohnya orang tak nak membeli. Okey, saya nak bagi tahu orang tak beli sekarang tapi orang akan beli akan datang. Orang tak beli sekarang tapi orang akan beli akan datang. So korang kena fikir tu, dia tak beli hari ni, dia akan beli akan datang. Contohnya saya minat satu benda tu, saya tak beli sampai tak boleh tidur lena lah. Saya tak beli that time yang saya minat tu. Tapi makan masa ke sebulan 2 bulan macam tu baru saya pergi beli balik. Maksudnya saya tak beli at that time nafsu saya suka tu, tapi saya beli bila saya rasa saya memerlukan dia sangat-sangat. Orang tak beli sekarang tapi orang akan beli akan datang. Kita percaya, right? Sebab kita pun boleh tengok dekat sekeliling kita ni, kita ada, contohlah kita ada 1,000 orang. Takkanlah daripada 1,000 orang tu takkanlah ada seorang pun yang tak menjual ataupun tak membeli. Okay, so macam mana kita nak bagi tahu kepada 1,000 orang ni? So that's why lah kita kena selalu konsisten, kena bagi tahu, kena umumkan kepada siapa, dan sampai tak kepada target kita. Macam tu lah contohnya. Bawang nak sediakan, ingat senang ke menangis weh, nak murah pergi beli Shopee lah. Memang betul. Hari ni kita orang tengah proses bawang, memang pedih mata lah. Sampai sekarang ni pun pedih, tapi disebabkan hari-hari dah dengan bawang, keluar ke bawang dah sekarang ni, so kita orang tak adalah rasa pedih sangat. Cuma kadang-kadang dia keluar air mata. Betul, sebab hari ni juga bawang kita punya stok pun dah habis. Alright. So, daripada beribu botol sekarang ni dah sold out.
Lepas tu hari ni ejen menggila sangat-sangat. Diorang sampai takut bawang tu habis, diorang siap restock tapi tak nak ambil hari ni. Cumanya diorang bayar hari ni supaya nak lock diorang punya bawang. Betul, sebab and then kita nak bagi tahu sebab besok kita ada buat jualan 11-11. Yes, 11-11. Banyak ejen-ejen kita pun buat jualan 11-11. Yes. Ada certain discount, ada yang bagi free gift. Yes, ada yang jual memang dengan harga yang murah. Korang boleh tengok dekat ejen-ejen kita orang. Korang boleh tekan Kitchen 7 HQ, kat situ banyak sangat ejen-ejen kita. Okay, so korang boleh dapatkan dengan dia orang. Kalau korang nak dapatkan dengan HQ boleh, tapi HQ bagi diskaun dekat ejen sahaja. So korang boleh follow ejen-ejen kita orang untuk dapat diskaun, sebab dia orang yang bagi diskaun dekat korang. So besok hari perkongsian rezeki antara HQ dengan ejen-ejen. Go dapatkan ejen-ejen. Ada yang ejen bagi harga killer punya. Okay? So, okay, sampai sini saja live kita. Wah, rasa sekejap ni, padahal agak sejam dah. Sekejap sangat. Sebab bila cerita pasal ejen dengan stokis ni, saya sangat teruja. Saya sangat teruja sebab saya boleh kongsi dengan korang. Sebab kawan-kawan saya biasa saya, macam mana mak jaga ejen? Macam mana mak jaga stokis? Macam mana diorang nak restock? Dia tanya saya macam tu. Lepas tu saya cakap lah, kau ada provide ilmu tak? Kalau kau tak provide ilmu, mana diorang belah? Sebab apa? Diorang sendiri tak boleh jual stok tu. Diorang sendiri buat perkasam stok tu. Diorang sendiri guna stok tu. Diorang lah pembeli, diorang lah itu, diorang lah ini. Sebab apa? Kita tak ada bekalkan diorang ilmu. Okay, so last word. Okay, so tadi saya tak buat janji kaya. Bukan. Alright, okay, so salah, tu tagline lain tu. Jadi buat lawak je Right, so kepada mana-mana yang nak buat something orang kata perniagaan di kala orang kata PKP ni, okay, salah satunya kita dah pun bagi solution, which is kita salah satu peluang untuk you all kembangkan perniagaan ataupun sustain di dalam masa orang kata dalam keadaan pandemik lah. And then after that, so nasihat juga untuk you all kalau after this, so cari satu kata salah satu backup juga as a, korang mungkin ada some main business, and after that cari backup untuk something business yang orang kata berkaitan dengan beverage, Yes. ataupun food supply, ataupun berkaitan dengan keperluan lah. Okay, so itu salah satu benda yang paling terbaik pada saya lah. Memang dia tidak ada musim dan tidak, orang kata tak ada musim ataupun bukannya berkala. So dia konsisten, right? Okay, so sampai sini saja. Thank you tengok kita orang punya live. Mungkin besok kita orang boleh kongsikan, tapi saya tak pasti topik apa. Mungkin topik tu datang once saya nak live nanti. So kita boleh sharekan lagi. And then mungkin saya boleh panggil saya punya ejen yang berjaya buat sales ribu-riban dengan jual bawang saja. So apa pun menantikannya besok. Okay, so terima kasih view kita orang punya live. Hopefully korang boleh jaga korang punya ejen dan stokis, kerana diorang ni adalah marketing korang. Bye. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.